Kalau ingat balik untuk hybridization pula, kita mixkan orbital yang sedia ada menjadi hybrid orbital yang barulah. Yang kita panggil new hybrid ni. Di mana contoh kita mixkan satu orbital S dengan satu orbital P, jadilah nama dia sp orbital. So nama hybridization orbital yang baru ni ikut je punya campuran orbital yang kita dah campur tu lah. Kalau satu orbital S, satu orbital P, jadilah sp orbital. Kalau ulang balik, untuk hybridization, nama dia kita follow orbital apa kita mix kan. Contoh yang tadi ni, satu S, dua P. So nama dia sp2 je hybridization ataupun sp2 je orbital. Okay, dia macam tu je. Beza orbital dengan hybridize tadi saya dah beritahu. Kalau orbital kita boleh terus je tahu, maksudnya kita boleh terus dapat dia punya elektron, unpaired elektron tu lah. Contoh macam ni terus 3 sebab memang kita nak guna 3. So bila kita buat orbital diagram, okay memang 3. Tapi untuk hybridization, kita nak buat hybridization, sekejap. Saya try buat split screen. Okay, untuk hybridization, bila awak buat orbital diagram, dia tak dapat unpaired elektron yang awak nak tu secara direct. Tu lainnya untuk hybridization. So, kita nak tengok hybridization untuk BeCl tu yang pertama lah, which is untuk sp2 hybridization. sp2 pula, sp hybridization. So, benda pertama kita nak tengok untuk sp hybridization. sp punya hybridization. Okay. Tadi dah bagi tahu untuk sp dia mixkan satu orbital S dengan satu orbital P. Itu kita nak tengok contoh untuk BeCl2. Macam mana BeCl2 dia boleh jadi bentuk sp punya orbital. Okay, first step pertama, awak dah dapatkan dia punya lagi bagus sebenarnya molekular geometri lah. Kenapa? Sebabnya kita nak tahu, sebab ingat balik sp dia mesti linear. sp2 dia dah trigonal planar. sp3 bentuk dia akan tetrahedral. Sebab kalau perasan bila nak lukis hybridization dia kena follow lukisan molekular geometri. So lagi bagus kita dah tahulah dia punya bentuk molekular geometri lah. Sebab tu saya refer pada B yang kita dah buat hari tu, BeCl2 yang nanti seterusnya. Kita buat, saya nak tunjuk dulu yang tak ada lone pair dan juga untuk sigma bond sahaja. Double bond nanti kita buat slowly, kayu pelan-pelan. Okay, untuk sp dahulu. Okay, pertamanya ingat untuk hybridization satu lagi dia berkenaan dengan central atom. So dia berkenaan dengan Be. Be ni yang dia punya hybrid yang barulah, orbital sp lah. Okay, so first keluarkan dulu. Macam tadi stepnya sama je. Lepas kita dah dapatkan Lewis structure ataupun molecular geometry, and then kita keluarkan, awak dah tahu dah lukisan untuk Be. Ni Cl, so ni Cl. So dia ada 2 sigma bond kat situ. Ada 2 sigma bond. Meaning untuk Be, ni untuk Be sebab kita tengok pada central atom saja. So untuk Be, awak perlukan 2 unpaired elektron. Kenapa? Sebab nanti satu nak buat pair elektron kan dengan Cl, satu lagi kita nak buat satu lagi pair dengan satu lagi Cl. So dia perlukan 2 unpaired elektron lah. Okay, so lepas kita dah keluarkan, kita buatlah dia punya orbital diagram. So kita buat untuk Be punya orbital diagram. Be 5 kan? Asyiklah lupa. 2, sorry. So Be 2, so 1s penuh, 1s. Okay, ini adalah ground state. Okay, lupa saya nak tulis. Ini kita buat orbital diagram yang untuk ground state. Untuk Be. Maksudnya electronic configuration untuk Be yang semasa ground state, yang standard lah, yang biasa tak ada buat apa-apa, kita bagi energy ke apa ke. Okay, bila macam ni, bila awak buat orbital diagram pada ground state untuk Be,
awak hanya ada 1s which is dah penuh dah pun. Sekarang awak perlukan 2 unpaired elektron. Macam mana ni kita nak dapatkan 2 unpaired elektron daripada BE ni? Sekarang ni kalau ni secara direct, awak tak dapat 2 unpaired elektron. Tu saya kata tadi, compare dengan orbital overlap yang tadi kita belajar. Kalau secara orbital overlap, direct dia terus dapat 2 unpaired elektron. Tapi kes untuk hybrid, bila awak nak lukis dia punya overlap, punya orbital overlap, dia tak dapat secara direct lah 2 unpaired elektron tu. So tu yang kes untuk BE ni, macam mana nak dapatkan 2 unpaired elektron. Okay, tu tak apa. Nanti kita pergi buat untuk CL. Kita nak tengok CL awak. Ground state untuk CL punya electronic configuration. Okay. So untuk ground state untuk CL, dia kena ada 2 unpaired elektron jugalah supaya nanti dia akan overlapkan dengan BE. So buat ni penuh. Mod ke? Macam tak mod. 2P. Apa dia ni? 3S. Ini. S3P. Ni 5. Okay, 5. Ni penuh. Okay. So untuk CL, confirm lah betul lah sebab nanti dia cukup lah. Dia ada 1 unpaired elektron lah. Sebab nanti ni yang akan overlapkan dengan awak punya BE. Tapi sekarang BE tak selesai lagi ni. BE dia tak ada 2 unpaired elektron yang awak perlukan untuk nak buat 2 sigma bond ni. So ini datangnya kita excitedkan dia punya elektron tu. Di mana kita panggil dia sebab kita excitekan, iaitu kita jadikan excited state. Kita excitekan elektron pada BE. Di mana kita excitekan elektron, satu elektron daripada S ni, dia akan loncat ataupun jump pergi pada 2S. Macam 1S tu, 2S tu. Alah. Ini kan valence elektron. Apa saya ni? Sorry, ground state untuk BE kan dia kan. Sekejap, BE berapa? BE 3. 3 ke 2? Kat situ 2, 2, 1. Elektron B berapa? 2. 2. Tapi dia berakhir dengan, maksudnya dia punya proton number berapa? Tiba aku bingung lah. 4. 4. Okey, terima kasih. Proton number BE 4. Proton number BE 4 okey. Sorry. Lepas tu, semua orang tak tahu. Saya pun tak ingat. Okay, lupa. Bukan lupa. Sorry, tertinggal. 1. Okay, sama je lah konsepnya. Macam ni. Okay, so bila kes macam ni, awak punya, maksudnya kita nak overlapkan hujung paling hujung lah. Kita nak overlapkan S orbital untuk BE ni dengan CL tadi sepatutnya. Tapi masalahnya BE awak, dia tak cukup. Maksudnya tak ada langsung unpaired elektron tu. So apa yang berlaku, kita akan excitekan elektron bukan pada 1S, kita excitekan yang pada valence elektron lah. Kita excitekan satu elektron daripada 2S ni untuk jump pergi ke 2P punya orbital. So kita panggil sebagai excited state untuk BE dah menjadi seperti ini. Okay, 1S masih lagi kekal lah. Kita tak kacau. Okay, and then tapi sebenarnya sekejap saya lupa perlu lukis semua ke tak perlu. Aku perlu lupa. Oh, perlulah.
Okay, maaf sekali lagi. Kita hanya perlu keluarkan dia punya valence elektron saja. So kalau untuk Cl pun sama jugalah. Kita hanya lukis orbital diagram untuk valence elektron saja. So kalau untuk Be tadi, valence elektron awak ada pada 2s dan juga ada orbital P, tapi orbital P awak kosong lah. Sebab kita nak tengok pada valence elektron ataupun valence punya shell. Terus kita lukis 2s dengan 2p. Okay, minta maaf. Saya pun ingat lupa ni. Okay, so bila excited state tadi saya bagi tahu, kita excitekan satu elektron daripada 2s pergi kepada 2p. So kita akan excitekan satu elektron, dah tinggal satulah pada 2s ni, pergi pada 2p. Okay, boleh? So far kita excitekan sebab kita nak dapatkan dua unpaired elektron tadi ni. So bila kita nak dapatkan dua unpaired elektron tadi, terpaksalah kita excitekan satu elektron daripada Be pergi kepada 2p. Ni datangnya hybridization, iaitu kita mixkan orbital S dengan orbital P, di mana kita panggil sebagai hybridized punya state. Betul ke tidak? Saya tengok balik nota. Okay, kita panggil sebagai hybridized punya state untuk Be, di mana kita dah mixkan. Deng, tak ada. Terputus ke? Okey. Okey. Kenapa tak bergerak? Okey, baru okey. So, tadi, ni lepas kita dah excitekan tadi, ni datanya kita mixkan orbital S dengan satu orbital P. Sebab satu elektron ni, sebabnya elektron hanya ada satu pada P orbital saja. Tu kita mixkan satu orbital S dengan satu saja orbital P. Dia gabungkan. Nampak 3 pula. Aku ni. sp orbital. So dapatlah dua unpaired elektron di situ. So lagi 2p yang kosong tu memang kita biarkan kosong lah. 2 lah tinggal. Ni p elektron yang kita panggil ataupun kita biarkan kosong saja. Macam tu saja. So far boleh setakat tu untuk kita nak hybridizekan dia. Kita nak jadikan dia hybrid. Inilah jadi hybridized punya ataupun SP punya orbital hybridized. So cukuplah ada dua unpaired elektron untuk awak punya Be. Yang yang inilah yang kita akan overlapkan dengan Cl nanti. Okay, so sekarang nak lukis. Kita dah dapatkan sampai hybridized punya state untuk Be. Kita dah dapatkan mix orbital untuk SP ataupun depan ni kita buat pula SP2. Barulah kita boleh lukis dia punya hybridization punya orbital overlap. Okay, case-nya sama je. Di mana berkenaan dengan Be. Okay, kalau sekarang ni tadi saya lukis tak awak punya Be ataupun awak punya N tu tak tengah-tengah kan. Okay, sekarang nak lukis Be kat tengah-tengah pun boleh. Okay, dia berkenaan dengan SP. Kalau ingat balik SP dia bentuk linear. So bila bentuk linear, awak punya kelopak linear macam ni lah. Boleh? So kalau boleh lukis besar, saya tak lukis besar, patah balik. So sekarang ni bila awak tengah lukis, sila lukis sebesar alam kat kertas awak tu. Sebab hybridization memang memerlukan banyak gila label. So kalau buat kecil-kecil nanti kan susah awak nak label. Okay, so tadi ni Be. Inilah SP punya orbital. So label ni SP, ni orbital SP. Okay, tadi pada orbital SP dia ada dua unpaired elektron yang kita akan overlapkan dengan Cl.
Sekejap Okay, tadi saya beritahu SP awak ni dah ada 2 unpaired elektron, yang di mana 2 unpaired elektron ni lah yang kita akan, satu akan overlapkan dengan Cl menjadi satu sigma bond, satu lagi pun akan overlap dengan Cl untuk produce satu sigma bond. So kalau tengok pula pada Cl dia berkenaan dengan p orbital. Ingat nak produce sigma bond, bila awak nak nak jadikan sigma bond p dengan p, kita kena overlap sebagai n to n. So untuk Cl punya orbital, lukislah orbital p, tapi secara n to n. Nama masuk tak? Okey, terkeluar. Besar sangat rupanya lukisan saya. Okey, patah balik. Kita boleh kira pada awal. Besar pun besar juga, tapi janganlah sampai terkeluar rupanya ya. Okey. Ya, apa boleh hilang. Okey, patah balik untuk p orbital, untuk Cl. Okey, so sama juga sebelah. So ini adalah Cl punya label. Okay, kalau ingat balik dia memproduce, tadi saya tertinggal ni SP, ni SP. So ini yang ni pula untuk Cl ni adalah p orbital, ni adalah p orbital. So bila diorang overlap kat tengah-tengah ni, dia menjadi sigma bond. So buat elektron kat tengah-tengah ni. So ni kita label ni menjadi sigma bond. So dapatlah hybridization untuk BeCl2 macam tu saja bila nak lukis. Okay, ada nak tanya setakat tu? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Lukis senang je kan? Lukis pakai pensel lah, tak ada masalah. Tapi bila nak label, contoh label yang P, Cl, SP, sigma dan sebagainya tu better lukis pakai pen lah, lagi senang, lagi jelas dia punya label tu. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Lukisan ni sahaja yang guna pensel. Yang atas ni bila nak tulis ground state, Be excited state dengan hybridized state tu kena pakai pen lah, dengan ground state untuk Cl. Okey, ini untuk contoh untuk SP punya hybridization. Kita pergi cuba tengok pula untuk sp2 di mana kita hybridkan satu orbital s dengan dua orbital p. Okay, macam mana? Kalau ingat balik, ini bentuk dia adalah, awak kena ingat juga sp2, tadi sp untuk bentuk dia linear, sp2 bentuk dia trigonal planar punya. Di mana contoh kita ambil BF3 macam ni. Kita tahu dah BF3 dia punya bentuk adalah trigonal planar. So benda pertama, kita dah tahu dah stepnya, kita dah tahu dia bentuk dia adalah trigonal planar. So maksudnya dia sp2 dan kita dah tahulah dia ada, kita keluarkan BE awak tu. Maksudnya BE pula. B dia ada 3 sigma bond. So bila ada 3 sigma bond, maksudnya dia perlukan 3 unpaired elektron supaya dia boleh buat ataupun dia boleh overlapkan dengan F punya orbital tu nanti. Kita dah tahu dah dia perlukan 3 unpaired elektron. So step seterusnya, keluarkan ground state untuk B. Maksudnya orbital diagram. Ground state for B. Okay, ground state untuk boron, which is dia punya valence elektron adalah 3. So dia berkenaan dengan 2s dengan 2p. Kita keluarkan valence elektron ingatan. So bila kita keluarkan orbital diagram pada ground state untuk boron, awak hanya dapat, okey, tengok, dia ada 1 unpaired elektron saja. So tak cukup ni. Kita nak 3 unpaired elektron.
Tapi awak punya, bila kita buat secara direct, ground state punya B hanya ada satu unpaired elektron saja, which is tak cukup. Kita apa? Kita keluarkan dulu ground state. Kita keluarkan dulu ground state pula. Ground state untuk awak punya terminal atom, which is F. Dia berkenaan dengan 2S lah. 2S dengan 2P. So, dia adalah 7 kat ujung ni. Okay. So, kalau untuk F memang cukup lah. Ni dia darab 3 lah maksudnya. So, maksudnya F awak cukup lah. Dia ada satu unpaired elektron di mana setiap satu F tu dia akan overlapkan dengan B awak tu nanti. So, F memang cukup lah. So, dia akan overlap dengan P orbital tu nanti. Tapi B sekarang ni tak cukup. So, apa nak kena buat bila tak cukup? Sebab tu datangnya kita excite kan awak punya boron punya elektron. Okay, kita masuk excited state untuk boron. Di mana awak excitekan satu elektron daripada 2S pergi 2P. So, S awak tinggal satu. So, ni yang memang dah ada asalnya. Okay, satu lagi datang daripada S tu pergi pada yang tengah-tengah punya P orbital. So dapatlah 3 unpaired elektron. Di mana 3 unpaired elektron ni dia akan bergabungkan dia punya orbital menjadi hybridized punya state. Orbital untuk B. Dapatlah sp2. Sebab kenapa sp2? Satu orbital S, dua orbital P. Satu P orbital ni buat bodoh je. Memang dibiarkan sebelah. So dapatlah sp2 di mana sp2 tu ada 3 unpaired elektron. So yang sp2 ni lah yang akan overlapkan dengan F punya P orbital daripada F. So kita nak try lukis pula yang itu. Kecil lah pula kawasan nak lukis ya. Okay, tadi ingat sp2 bentuk dia trigonal planar. Kita tepikan sikit lah. sp2 bentuk dia trigonal planar. So, ni tengah-tengah B. So, bentuk trigonal planar, kalau ingat balik sini, ingat balik bentuk trigonal planar macam mana. Satu ke atas. Ni kelopak bunga kena tutup. Kena buka ke kena tutup? Allahu Akbar. Saya punya lukisan. Kenapa kau jadi macam oval? Dia bentuk kelopak bunga. Okay, macam tu. So, bentuk dia trigonal planar. Okay, ini adalah sp2. Label lah. Ni sp2. sp2 kena label sp2. Label lah kat mana-mana kecil yang janji jelas. Okay, and then setiap sp2 ni dia kena overlapkan dengan P orbital daripada F tu. Okay, so kita lukis warna lain, saya guna warna lain. Ingat dia kena overlap N to N. Apa benda aku lukis? So ini adalah P orbital daripada F. So ni P, ni P, ni P. So buat pula dia punya elektron pair tengah-tengah yang diorang overlap ni. Ini menjadi sigma. Sigma label kat sebelah tu adalah sigma. So jadilah hybridization untuk BF3. Tertinggal F. Ni F. Ni F. F kat tengah-tengah. Tadi saya lukis ada CN lah, betul lah. Okay, so ada label orbital sp, p orbital, and then kita label atom tersebut, and then kita label pula dia punya bond yang terhasil sigma ke ataupun pi bond. Tapi sekarang ni saya tunjuk sigma dululah. So jadilah hybridization sp2. Ada okay, semua okay? Okay. Okay, boleh terima lagi? Boleh.
Boleh. Seronok kan lukis macam bunga-bunga gitu. Itulah. Jadi Okay. bunga. Bunga-bunga gitu. Dia sebenarnya seronok kalau awak dah tahu dia punya cara tu, sangat seronok untuk nak buat. Tapi lukisan kena besar lah. So make sure lukisan besar, jangan kecil sangat. Okay. Sekarang tadi kita tengok SP2. SP2 adalah bentuk trigonal planar. Kita pergi SP3. So pergi SP3. So ingat balik SP3 bentuk basic shape dia adalah bentuk basic shape dia adalah tetra. Apa ni? Tetrahedral. Okay, so contoh tetrahedral kita akan ambil CF4 ni, CF4 lah, tapi saya buat CH4. Kita nak overlapkan dengan S orbital pula. Kita guna CH4. So CH4 bentuk dia tetrahedral juga. Kenapa dia? Kenapa tak keluar? Okay, lag. Soalnya sorry, ada glitch, ada lagnya. Kita ambil CH4 supaya kita boleh overlapkan dengan S orbital pula lah. Tadi kita banyak overlap dengan P kan, kita try overlapkan dengan S orbital. Okay, konsepnya sama. Sebenarnya CH4 bentuk dia tetrahedral. So bila awak tahu dia punya bentuk tetrahedral, konsepnya sama saja, bentuk dia sama lebih kurang CF4 ni. So awak tahu dia ada 4 single bond. Kita keluarkanlah dia ada 4. Okay, lag. Saya punya ni pun lag. Okay, ada 4 sigma bond. Meaning awak perlukan 4 unpair elektron. Okay, awak perlukan 4 unpair elektron supaya kita boleh overlapkan dengan 4 H punya tadi nanti. Okay, so maksudnya C awak perlukan 4 unpair elektron. Macam tak detail lah. Okay, tak apa. So try pergi seterusnya macam biasa, keluarkan ground state. Ground state untuk punya karbon. Karbon dia ada 6. So dia akan berakhir dengan 2s2 dengan 2p4. 2p4. So kalau tengok dia 2p4. Karbon 4. Okay. Dia akan berakhir dengan 2p2 sebab awak punya karbon, dia punya valence elektron dia 4. Saya pun lupa. Okay, so bila macam tu, tak cukup lah. Awak hanya ada 2 unpaired elektron saja. Padahal kita perlukan 4 unpaired elektron. Okay, so itu yang datangnya hybridization. Tapi kita try buat dulu untuk terminate atom. Lag sekejap Okay. Tengah berat sangat kot. Dia dekat tu keluar tapi dekat saya punya note ni tak keluar. Sekejap lag.
Saya punya note masalah. Alah, kenapa dia? Ini cepatnya. Sorry. Ini masalah pula. Okay, patah balik. So ini adalah ground state. Kita buat untuk ground state untuk H. So kalau ground state untuk H hanya ada 1S sajalah. Okay, tapi untuk H pastikan ada 4 lah sebenarnya kan. Sebab ada 4 H awak kat situ. Okay, tapi C awak tak cukup lagi 2 unpaired elektron. So tu yang datangnya excited state untuk C, di mana satu elektron daripada S akan kita excitekan pergi pada 2p. Semua nampak hilang. Ya Allah, kenapa hilang? Okay, so kita excitekan satu elektron daripada 2s ni pergi kepada 2p. So dapatlah 4 unpaired elektron untuk apa punya karbon. So karbon cukup 4 unpaired elektron. So 4-4 punya orbital ni kita akan hybridkan dia. So akan datangnya hybridize punya state untuk karbon di mana kita mixkan satu orbital S dengan 3 orbital P. So tu yang jadi sp3. Jadi sp3 punya hybridization. So dapatlah 4 unpaired elektron untuk karbon. So cukup. Sudah cukup, kita buatlah lukisan hybridization untuk CH4. Ingat balik sp3 bentuk dia adalah tetrahedral. So kita kena lukislah bentuk tetrahedralnya. So C kat tengah-tengah. Itulah bentuk tetrahedral. Janji nampaklah bentuk tetrahedralnya di mana semua punya tu ke bawah. Okay, C kat tengah-tengah. So ini labelkan ni adalah sp3, 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 sp3. Kena label each punya orbital tu Tak boleh tak label, memang kena label. And then dia akan overlapkan dengan s orbital saja, which is daripada H tadi. So dia overlapkan dengan dengan s orbital. So bulat je lah ujung ni. So ini adalah H. Ni H tadi. So H. So ini adalah S orbital. Kita dah buat bulat. And then kat tengah-tengah yang dia punya overlap ni adalah sigma bond. Ni sigma bond. So macam tu je lah untuk CH4. Sama je konsep macam CF4 ni. Cumanya kalau CF4 yang tetrahedral ni, kita akan overlapkan dengan p orbital lah. Tapi ni saya buat untuk CH4. So bila CH4 kita overlapkan dengan s orbital. So lain lah. So macam tu saja lukisannya. So cara ni pun memang macam tu saja. Yang penting tu sebabnya pentingnya kena tahu daripada Lewis structure. Lewis structure kena tahu molecular geometry. So daripada molecular geometry tu kita boleh dapatkan dia punya hybridization. Okay, ni untuk sp3. Pergi pula untuk sp3d. Kita dah masuk sp3d. So nama dia pun kita dah indicate, maksudnya kita akan mixkan satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. So itu adalah bentuk contoh untuk trigonal. Bentuk sp3d, tengok nota balik, dia adalah bentuk trigonal bipyramidal.
piramida. Memang kena lukislah bentuk pentagonal piramida. So tu yang contohnya PCl5. Kita ambil PCl5 saja. So kalau tengok daripada PCl5, awak tahu P perlukan 5 sigma bond. Maksudnya perlukan 5 unpair elektron. Dia perlukan 5 lah supaya nanti dia bolehlah pairkan dengan ke-5 Cl. So kita dah tahu dah dia perlukan 5 unpair elektron. Keluarkanlah macam biasa orbital diagram pada ground state untuk central atom dan juga terminal atom. Kita buat dulu untuk central atom. Which is P lah. Ground state untuk P. Okay, so dia akan berakhir dengan 3P. Berakhir dengan n equals to 3 untuk P orbital sebab dia dah pada period 3 awak punya phosphorus. Okay, so 3s 3p sebabkan dia 5, 1, 2, 3, 4, 5 ni 3p. Dan ingat balik n equals to 3 dia ada orbital d. So walaupun kosong, ingat tadi kita dah buat yang masa awal-awal tadi, yang masa mana beryllium ni, even though 2p awak kosong, still kena lukis juga sebab kenapa dia termasuk pada valence shell awak. Dia termasuk pada shell yang terakhir, maksudnya valence shell lah. Petala yang paling luar. So still kena lukis ke semua orbital pada n equals to 3 tu. Kalau yang kes ni n equals to 3 termasuk sekali 3D. Tapi kosong ni lah. Tak apa, memang kosongkan pun. Tapi kena lukislah ground state pada valence shell. Okay, tapi kalau tengok secara direct ni awak hanya ada 3 unpaired elektron saja. So tak cukup P ni. P ni tak cukup, kita perlukan 5. Tapi awak hanya ada 3 saja. Tengok pula pada terminal atom. Terminal atom ground state untuk Cl. So untuk Cl tadi dia berakhir dengan 2s. 2s ke 3s. Dia berakhir dengan 3s, 3p. Okay, tapi untuk terminal atom tak ada masalah. Awak just lukis sehingga p orbital pun tak ada masalah sebab kita nak hybridkan pada central atom saja. Okay, ni 5. Okay. So cukuplah Cl memang ada satu unpaired elektron saja, di mana setiap unpaired elektron dia akan sharekan dengan phosphorus lah nanti. Okay, pergi pada P. P ni tak cukup. Dia tak cukup unpaired elektron. So apa kena buat? Kita kena excitekan dulu. Excitedkan satu elektron daripada 2s. Kita ambil yang pada yang ada unpaired, kita ambil yang pada pair elektron untuk kita excitekan dia. So satu elektron daripada 3s tu nak pergi mana tu? Agak-agak kita nak bagi dia ke mana? Kita excitekan dia kepada 3D. Satu pada 3D. Sebab nama pun sp3d. Maksudnya awak akan excitekan, kita akan mixkan. Kita akan mixkan satu orbital D. So pastikan kena ada elektron pada D orbital lah. So dah cukup lah bila kira. Okay, cukup 5 unpaired elektron. Dah cukup 5 unpaired elektron. Kita boleh mixkan lah ke 5 orbital tersebut menjadi hybridized punya state untuk phosphorus. So dapatlah satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. So bila buat elektron pun ada cukup 5 unpaired elektron. Dia menjadi sp3d punya orbital yang baru. So lagi 4 yang kosong, lukis je lah 4 kosong orbital D. Tak apa, biar kosong je gitu. Sebab satu orbital daripada D tu kita dah ambil dah. Kita mixkan jadi hybrid punya orbital. So dapatlah sp3d. So sp3d ni macam biasa kita akan overlapkan dengan p orbital untuk Cl. So bentuknya, aku tak muat lah.
Okay, so bentuk dia mesti trigonal bipyramidal. Okay. P kat tengah-tengah. Okay, so ikutlah awak punya apa yang tegak CL tu nak dekat belah kiri ke belah kanan. So tak ada masalah. Saya buat tengah bawah dulu. Saya buat satu tepi sini. Ya, tolong jangan hilang. Okay, satu atas sikit, sengit sikit. Satu sengit sikit. Kenapa hilang? Okay, bentuk dia macam ni. Lebih kurang lah. Yang berjanji bentuk dia lebih kurang trigonal bipyramidal. Okay, inilah semua ni labelkan SP3D, SP3. Jangan kat bawah pula. Inilah SP3D, 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 SP3D. Kena label each punya orbital pada P phosphorus tu. Okay, dah settle. So kita overlapkan dengan awak punya CL lah. CL awak kita akan overlapkan dengan P orbital. So lukislah P orbital untuk each pada SP3D ni. Ya Allah, hilang. Penat aku lukis. Overlapkan dia. Dapatlah macam tu. Itulah untuk CL. Kacau pula benda ni. So ni adalah CL. Labelkan CL pada tengah-tengah tu. Inilah CL, 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 CL. Jadilah 5CL. And then jangan lupa ni adalah P orbital yang kita overlapkan dengan SP3D tu. Okay, and then jangan lupa pula dia punya electron pair. Untuk kat tengah-tengah ni yang menjadi sigma bond. Pernah keluar soalan hybridization ni. Baru je batch lepas yang lepas lah. Sem 1 batch lepas dia keluar, tapi dia keluar SF4 di mana dia ada lone pair. Tak apa, lone pair, contoh lone pair nanti kita akan tunjuk lah. Cumanya basic, kalau awak tahu dah cara basic nak lukis, macam ni je dah saja. So dapatlah PCl5 punya hybridization. So kalau tengok nota yang sebelum ni saya bagi pun lebih kurang samalah bentuknya. Pastikan bentuk lebih kurang trigonal bipyramidal dan cukup dia punya label tu. Okay, so faham boleh? Harapnya boleh. Sebenarnya konsepnya sama saja, tak ada berubah pun. So kalau tak ada, saya teruskan untuk yang terakhir. SP3D2. Daripada nama pun tahu dah. Okey, maksudnya dia mixkan satu orbital S, 3 orbital P dan pastikan ada 2 orbital D. So kita nak tengok contoh SF6. Ada contoh lain tak? Apalah, S lah. SF6. Okay, so kita tahu SF6. Bila awak dapatkan bentuk Lewis structure untuk SF6, SF6 dia ada 6 sigma bond. Okay, sorry tadi SP3D2 ni bentuk dia octahedral. So memang kena bentukkan octahedral. So dia perlukan 6 sigma bond, meaning ada perlukan 6 unpair elektron yang diperlukanlah untuk S. So S macam biasa kita buat dia punya apa tu orbital diagram punya ground state. Kita nak tengok sama ada daripada ground state cukup ke tak. Kalau tak cukup, sebab tu kita kena hybridizekan dia. Di mana kalau S dia ada 6, dia berakhir dengan 3S. Ya Allah, kenapa hilang? Ni 3P dan pastikan ada di orbital lah. Even dia kosong, tapi tak apa. Nanti kita, sebab kita nak keluarkan dia punya valence shell. So ada 6, so ini 1, 2, 3. Hilang.
Okey, dia keluar tak? Keluar. Okey, Kak keluar. 3, 4, 5, 6. Okey, 3D kosong lah lagi. Tak ada apa-apa elektron. Nanti kita akan excitekan dia untuk jadikan hybrid tu. Okey, so ground state untuk S, kita buat pula ground state untuk F. So F dia berakhir dengan N equals to 2, which is 2S dengan 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia akan overlap kepada P orbital lah. Okay, sebabkan tadi S awak kita perlukan 6 unpair elektron. Okay, so bila kes macam tu, tak cukup unpair elektronnya. Dia macam bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah. Kalau kes yang untuk S ni macam biasa kita akan overlapkan dia. Nak jadikan 6 unpair elektron. Okay, kalau sebelum ni kita excitekan 1 elektron saja, tapi untuk S ni kita akan excitekan sehingga 2 elektron sebab kita nak cukupkan 6 unpair elektron. Okay, di mana kita akan excitekan 1 elektron daripada 1S pergi kepada 3D yang kosong. 3D, satu kat sini. Satu lagi yang daripada 3P ni, pergi juga pada satu orbital pada D. So, kita akan cukuplah 6 unpair elektron. Kenapa? Kenapa kita kena excitekan 2? Sebabnya kalau kita excitekan satu saja, kalau kita excitedkan satu saja elektron, which is contoh kita excitekan satu elektron daripada 3P saja, nanti awak akan dapat hanya 5 elektron, 5 unpair elektron, walhal kita nak 6 unpair elektron. So terpaksa kita excitekan 2 elektron di mana 1 elektron daripada 3S, 1 elektron daripada 3P sebab kita nak cukupkan 6 unpair elektron ni, nak dapatkan juga. Sebab tu kita terpaksa excitedkan 2 elektron, satu daripada 3S, satu lagi daripada 3P. Dan bila kita tengok, kita dapat mixkan awak punya orbital yang baru menjadi sp3d2. Sebab tu awak kena tahu dulu, SF6 dia adalah bentuk octahedral. Octahedral dia mesti membentuk hybrid yang baru which is sp3d2. So bila kes kita nak buat hybrid tu, awak kena pastikan cukuplah 1 orbital S, 3 orbital P, 2 orbital D. Tu kena tahu. So sebab tu daripada tadi kita dah tahu dah, SF6 dia bentuk dia octahedral. So bila octahedral dia akan membentuk hybrid yang baru sp3d, which is 1 orbital S, 3 orbital P dan 2 orbital D. So bila total ada 6 elektron, 6 unpair elektron. Jadilah sp3d2. So akan ada 3 D orbital yang masih lagi tidak ada apa-apalah, kita tak hybridkan dia. Jadilah sp3d2 di mana sp3d2 ni lah macam biasa kita akan overlapkan dengan F punya iaitu P orbital. So S awak bentuk dia adalah tadi octahedral. So lukisan dia kenalah bentuk octahedral. Warna lain lah, kita try warna lain. Okay, S kat tengah-tengah, bawah sikit, bawah sikit. Okay, S kat tengah-tengah. So octahedral ada atas. Kau tengok daripada yang awak buat sebelum ni, molecular geometry. So satu atas, satu bawah. So dia kangkang sikit. Okay, lebih kurang. Oh ya Allah, jadikan O pula. Okay, bentuk lebih kurang octahedral S awak. So setiap ni labelkan sp3d2.
3D2, sp3d2. Kena label setiap satu. Awak tak label satu, tertinggal satu, tolak satu markah label tu. Maksudnya tak ada markah label terus lah. Sebab tertinggal satu. Dia punya kedekutnya markah untuk yang hybrid ni memang macam tu. Awak tertinggal satu, habislah, tak ada markah terus untuk label. Okay, so dah buat dah untuk sp3d2 punya orbital, hybrid punya. And then kita nak overlapkan dengan p orbital daripada F pula. So kita buat overlapkan dengan p orbital untuk F. Setiap satu ni. Allah. Ya, lukisan. Kenapa hilang? Dia p orbital ya. So sini dah lukis cantik juga. Pakai pensel je supaya kalau salah bolehlah padam. Okay, so dapatlah SP P orbital untuk F. So setiap ni labelkan ni F. Labelkan F dahulu, atom F. And then labelkan pula orbital yang F tadi awak dah overlap. Setiap satunya. And then setiap pada overlapping tu jangan lupa dia punya elektron dan kita akan hasilkan sigma bond. So jadilah SF6 punya hybridization punya lukisan. Okay, ada pertanyaan setakat tu? Tak ada. Tak ada.